أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat 4, baris yang kelima daripada atas. Muka surat 4, baris yang kelima daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan adapun faedahnya, faedah ilmu tasawuf, maka menyampaikan ilmu tasawuf kepada mengkosongkan hati. Mengkosongkan hati ini daripada yang lain daripada Allah, dan menghiasinya. Dan menghiasi ini ataf pada kata mengkosongkan, dan menghiasinya, yakni dan menyampaikan ia ilmu tasawuf kepada menghiasinya, menghiasi hati dengan memandang kepada Tuhan sekalian alam. Dan ada pun faedahnya, faedah ilmu tasawuf, yang mana pendahuluan dalam kitab Penawar bagi Hati ini cerita berkaitan dengan hak kita baca mengelepasnya, takrif pengertian ilmu tasawuf. Ni nak cerita pula faedah kita, hasilan kita. Dia panggil faedah ataupun samarah dia. Setengah kitab dia kata wafaidatuhu, faedah. So kitabnya menyebut dengan samarah, hasilan dia. Hasilan kita mengaji ilmu tasawuf. Kemudian di bawah lagi tu dicerita bab maudhu' pembicaraan ilmu tasawuf, hukum belajar ilmu tasawuf, istimdad tempat ambilan ilmu tasawuf tu sendiri, yang disebut sebagai mabadi ilmu yang 10. Mabadi ilmu ni saya sebut dahulunya, saya pernah dengar dalam radio disebut mabadi dengan terjemahan bahasa standard tu, tak ingat dah. Pendahuluan begitulah. Sekarang ni kita mengaji ilmu, nama ilmu tasawuf. Apa dia pengertian ilmu tasawuf? Hak mengelepas. Ilmu tasawuf ni ilmu yang diketahui dengan ilmu ni akan kelakuan hati. Akan kelakuan hati, sama ada kelakuan hati itu kelakuan yang dipuji pada syarak, ataupun kelakuan hati kelakuan yang dicela pada syarak. Sifat hati itulah, kelakuan hati ni sifat hati. Itu ilmu tasawuf. Ilmu pegangan, ilmu yang mana kita nak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang mana kita nak menyabitkan, kita nak berpegang dengan akidah agama. Itu ilmu pegangan. Ilmu fiqh yang kita baca dalam Fathul Mu'in tu, ilmu fiqh pulanya ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat, amalan zahir. Itu ilmu fiqh. Ilmu tasawuf ilmu yang berkaitan dengan kelakuan, sifat-sifat hati kita, sama ada sifat baik ataupun sifat yang jahat. Itu dia punya pengertian dia takrif.
Sekarang nak cerita pula faedah dia. Faedah ilmu tasawuf. Dan ada pun faedah ilmu tasawuf. Maka menyampaikan ia ilmu tasawuf kepada mengkosongkan hati. Maka menyampaikan ia ilmu tasawuf kepada mengkosongkan hati. Mengkosongkan hati kepada takhliyatul qalbi. Mengkosongkan hati. Mengkosongkan hati ni daripada tu kalau ara'an anil mujawazah ataupun anil matruk, daripada makna meninggalkan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nak mengkosongkan hati daripada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Faedah ilmu tasawuf ni mungkinlah panjang sikit lah. Panjang sikit ni. Dan hak faedah ilmu tasawuf ni cukup mustahak kepada kita nak kena faham. Cukup mustahak kepada kita nak kena faham molek ni. Kalau kata faedah ilmu tauhid contohnya, faedah ilmu tauhid mengenal Allah dengan dalil yang putus dan mendapat kejayaan yang kekal abadi akhirat. Itu faedah ilmu tauhid. Kita mengenal Allah dengan dalil yang putus dan kita berjaya, kita mendapat kejayaan yang kekal abadi. Apa kejayaan kekal abadi? Syurga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun syurga Allah tu pun kemudian sekalipun, dipanggil kejayaan yang kekal abadi. Mana syurga Allah kemudian? Orang yang akidah comel tapi amal tak ada, dosa banyak, timbang berat sebelah kejahatan, neraka dululah, neraka jahanam, akhirnya akan ke syurga. Itu dia bila ke syurga itulah. Itu faedah ilmu tauhid. Itu faedah ilmu tauhid. Bukan kata masuk neraka dulu tu, dapat ke syurga kemudian tu. Itu kejayaan yang kekal abadi. Yang jadi boleh masuk syurga kemudian tu kerana ada ilmu tauhid, kerana berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu faedah ilmu tauhid. Sebab tu saya pernah sebut dalam kitab, dia menyebut bahawa permulaan kita mengaji ilmu tauhid adalah untuk selamat daripada kekal neraka. Permulaan kita mengaji ilmu tauhid ni untuk selamat berkekal neraka. Yang mana kita maklum neraka ada 7 lapis. Hak atas sekali neraka jahanam. Kemudian yang 6 bawah tu, hak tu kekal selama-lamanya. Neraka jahanam tempat seksaan untuk orang yang beriman, yang akhirnya orang beriman akan ke syurga ke semua sekali, dan neraka jahanam akan dikharabkan, diruntuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tinggal kekal adalah 6 lapis neraka. Jadi mula-mula mengaji ilmu tauhid ini adalah untuk selamat daripada kekal neraka. Mana kekal neraka? Kekal neraka lah kalau berpegang dengan akidah yang kafir. Akidah kafir, orang duduk sembah batu, duduk sembah api, duduk sembah macam-macam. Hak tu lah hak kafirnya. Hak tu jelas lah dia kafir. Tapi kafir ni bukan hanya perbuatan, bukan hanya percakapan. Kafir pegangan, semayang, puasa, zakat, haji, memang zahir orang Islam. Tapi kalau berpegang akidah kafir, kekal neraka selama-lamanya. Lepas tu semayang, puasa dalam kening tu tak sah awal-awal lagi.
Sehingga kan kalau dia sedar kemudian dia belajar, dia bertaubat daripada perkara kafir itu, dia kena qada sembahyang puasa hak dia sembahyang start daripada mau balik. Itu kalau dia sedar dan bertaubat sebelum daripada dia mati. Kena qada habis, tak sah tu. Ini contoh-contoh. Ni contoh ni saya sebut sama ni. Tapi walaupun nampak gitu je, tapi terkadang ada jugalah. Walaupun kita kata tak seberapa lah, adalah segelintir tu tak seberapa pun. Ni cerita pegangan kafir ni, bukan cerita pegangan dosa besar. Berpegang, cicing gerak, bukan Allah gerakkan. Allah cukup gerakkan tangan. Cicing yang ada di tangan gerak juga tu. Geraklah juga. Dah tangan gerak, Allah yang gerakkan. Dah cicing gerak, Allah buat juga gerak. Tak payah Allah buat dah. Allah buat gerak tangan sudahlah. Buat satu khija. Lepas tu cicing gerak tu, tu jalan sendiri dah lah. Sebab Allah sudah buat satu khija, hak lain tu turuk, tupang, sekali arung, sekaligus. Tapi Allah buat dah buat cicing. Tak payah Allah buat dah. Lepas tu gerak tu Allah tak buat. Allah hanya gerakkan tangan. Allah tidak gerakkan cicing. Dah cicing tergerak tu mari mana? Tak. Kalau dah Allah buat, pegangan kitanya segala perbuatan Allah. Dah Allah tak buat, dah jadi gerak mari ke mana? Gerak sendirilah turut tangan yang Allah gerakkan. Kafir ijma' ulama. Faham? Saya pernah tanya tu guru. Ada tak pandang kata tak kafir? Kena tak setarang? Faham tak? Ijma' ulama. Yelah ijma' ulama lah. Tak takut ada ke hak mana buah garik ke orang ke apa. Yelah buah selit-selit mana kita tahu. Faham tak ijma' ulama? Ijma' ulama ni tak ada khilaf langsung dah di kalangan ulama kitanya bahawa kafir. Allah setara tu mana Allah buat. Balatu mana Allah buat. Mu nak ambil mana pesen ni? Mu nak reka ni. Siapa kata kawan tu reka? Lepas tu pegang macam mana? Pegang cicing tu gerak. Tak payah Allah cara dah banyak kerja pula Allahnya. Nak gerakkan tangan lagi, nak gerakkan cicing lagi. Tak payah Allah buat dah gerak cicing tu. Allah buat sekara je gerak tangan. Dari cicing gerak sekali jalan je. Kafir ijma' ulama kekal neraka selama-lamanya. Ni kena faham molek ni. Sebab tu yang pertamanya belajar tauhid nak selamat daripada kekal neraka dengan pegangan yang kafir tadi. Contohnya banyak lagi pegangan-pegangan yang kafir. Ni contoh. Kemudian nak selamat daripada neraka jahanam. Nak selamat dari neraka jahanam, hak Tuhan perintah buatlah belaka, hak Tuhan larang tinggallah belaka, hak wajib-wajib, hak Tuhan perintah wajib tu buat belaka, hak Tuhan haramkan tinggallah zahir batin, barulah selamat dari neraka jahanam. Tu pergi pada amal fiqh, amal tasawuf. Lepaslah dari neraka jahanam. Boleh masuk syurga. Apa boleh masuk syurga direct. Direct orang kata. Boleh masuk syurga selalu. Tak boleh masuk surga selalu ni. Selalu ni kadang-kadang berulang-ulang tu selalu tau. Selalu ni mari seumur selalu. Bukan selalu maknanya masuk surga lalulah, direct. Tanpa dibakar dengan neraka jahanam terlebih dahulu. Kemudian masuk syurga. Direct masuk syurganya nak darjat yang tinggi. Sebab darjat syurga ni ada 7 darjat, 7 lapis. Bukan setakat wajib je lah. Wajib sunat. Apalah dapat kedudukan yang tinggi dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni dia punya perekat-perekat dia. Yang pertamanya belajar biar lepas daripada 6 lapis neraka yang kekal selama-lamanya. Ni apa panggil apa ni? Dapat keuntungan dan dapat kejayaan yang kekal abadi. Faedah mengaji ilmu tauhid. Kemudian pergi pula kepada faedah mengaji ilmu fiqh. Hak kita baca minggu lepas, kuliah Isyak Fathul Muin tu. Faedah kita mengaji ilmu fiqhnya, hak kita baca dalam Fathul minggu lepasnya,
Faedah ngaji ilmu fiqh, kita boleh menunaikan segala perintah Allah dan kita boleh menjauhkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Tu hak fiqh. Faedah dia. Ni ilmu sekali dengan amal ni. Tadi ilmu tauhid pun belajar sekali dengan pegang. Kalau belajar tak pegang, tak ada dapat faedah tu. Tapi nak beramal, asasnya mari daripada ilmu. Jadi faedah ilmu fiqh, kita boleh menunaikan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah semayang, perintah puasa. Kita semayang dah, puasa dah. Perintah ni bukan semayang je. Perintah ni bukan puasa je. Perintahnya supaya melengkapkan syarat, melengkapkan rukun, melengkapkan syarat bagi tiap-tiap rukun. Perintahnya jangan buat perkara yang menyebabkan batal. Itu perintah. Jadi nak buat perintah ni faedah daripada ilmu fiqh. Dan nak menjauhkan segala larangan. Larangan ni tadilah perkara-perkara yang batal tu larangan. Tu contoh. Itu faedah fiqh. Bagi pula pada faedah ilmu tasawuf. Tapi faedah ilmu tasawuf ni kena ambil faham boleh. Adapun hak faedah ilmu tauhid tadi, kenal Tuhan, selamat, dapat kejayaan yang kekal abadi di hari akhirat. Mana apa dapat syurga Allah Subhanahu wa taala, sama ada direct sama ada kemudian tu dipanggil dapat faedah tu. Ni hak faedah ilmu tasawuf ni kena dipaham. Ni payah sikit. Kemungkinan minggu ni pun tak padam. Sebab kita nak lajar panjang tak boleh lah. Sebab kita ada kelas lepas isyak. Kalau kelas lepas isyak tak ada, kita boleh sekali-sekala boleh lajar banyak sikit, lama sikit. Ni tak boleh lah. Maka faedah ilmu tasawuf ni maka menyampaikan ia ilmu tasawuf kepada mengkosongkan hati daripada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Menyampaikan ia ilmu tasawuf. Kita pegang, kita tak ada. Apa yang berlaku ni semua Allah yang buat. Bukan ilmu tasawuf yang buat. Semua yang berlaku adalah perbuatan Allah. Nak kosong hati daripada yang lain daripada Allah ni, ini Allah yang buat, bukan ilmu tasawuf yang buat. Tapi asbab di ilmu tasawuf lah. Tu. Ni menyampaikan ia ilmu tasawuf yang buat. Gitu. Dah asal pegang kitanya, apa yang berlaku semuanya Allah yang buat. Tapi kita kata sini ilmu tasawuf yang buat, yang menyampaikan. Ini ilmu tasawuf yang menyampaikan kita. Itu kira sandar kepada asbab. Tapi hakikinya yang menyampaikan kita kepada kosong hati itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu pegang kita tak ada tu. Itu ilmu yang pertama tu. Tak ada lah. Maka menyampaikan ia ilmu tasawuf kepada mengkosongkan hati. Takhliyatul qalbi, mengkosongkan hati. Mengkosongkan hati ni daripada yang lain daripada Allah. Maknanya tak ada dah yang lain daripada Allah. Tinggal dah yang lain daripada Allah. Dan menghiasinya. Yakni menyampaikan ia ilmu tasawuf kepada menghiasi ilmu tasawuf, menghiasi akan hati dengan memandang kepada Tuhan sekalian alam. Memandang kepada Tuhan sekalian alam, memandang kepada Allah. Apa makna memandang kepada Allah? Memandang dengan basirah. Ni kita akan cerita balik ni. Memandang dengan basirah, dengan mata hati. Sampai maqam musyahadah, maqam ahlil kashfi, maqam awliyaillah. Ni kata jadi panjang sikit ni. Ni faedah dia. Siapa kepada maqam al-kashfi, maqam muqarrabin, orang yang hati bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah setinggi-tinggi darjat hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari mana ni? Mari daripada ilmu tasawuf. Tapi nak dapat ilmu tasawuf ni boleh faedah, tauhid comel, fiqh comel.
Ni faedah ilmu tasawuf. Nak dapat ni semua, pokok pangkalnya kembali kepada ilmu. Tak ada dah jalan lainnya, kembali kepada ilmu. Pusing macam mana pun, ilmu kemudian pusing punya pusing, akhirnya kena ilmu dulu juga. Kena ilmu dulu, kita tasawuf kata ilmu belaka dahulu. Sesal, ilmu belaka ilmulah dahulunya. Tak sudah pusing-pusing lah. Pusing punya pusing ilmu duduk belakang. Amal dulu, ilmu duduk belakang. Lepas tu baca punya baca, ni memanglah dah kita tasawuf, memanglah kena ilmu dahulu daripada amal. Dah selesai lah, dah sudah pusing-pusing lah. Dahulu ilmu daripada amal, tu tetap dah. Tu cerita, hak buat pula, buat ke tak? Tu pula sih. Tapi dahulu ilmu atas amal. Ni ilmu ni faedah ilmu ni. Tapi nak terhasil faedah ilmu ni, pergi pada amal lah. Ni hak amal, hak paling sukar adalah amal berkaitan dengan amalan hati. Macam sebut dah sebelum ni, bab pegangan kita faham molek, jelas, kemah, kejak, sahih molek dah satu-satu akidah, kita pun pacak di akidah kita, tak gerak dah, tak berubah dah, tak gocang dah. Tu amalan ilmu tauhid. Kita belajar ilmu fiqh, belajar bab syarat sembahyang, belajar bab rukun sembahyang. Kemah kita belajarnya, kita buat tu comel dah, tak ada masalah apa dah. Tak ada jadi dah pasal lainnya. Tu amal ilmu fiqh. Ni amal ilmu tasawuf. Nak terhasil faedah ni, amal ni kena sempurna. Tapi nak amal dengan sempurna amalan hati ni, ilmu tasawuf tu kena kemah molek. Tu kata kena mengaji sapal umat ah. Faham tak? Sekurang-kurang kena lumak sungguh, kena faham sungguh apa dia 10 sifat mazmumah. Kena faham, kena lumak sungguh apa dia 10 sifat mahmudah. Kemudian pergi pula pada amal. Amal tu payah. Ilmu kemah dah ni, amal payah juga walaupun ilmu kemah. Kalau ilmu pun duduk belang-belang, bayang-bayang gitu je, pakai ada apa nak jelas mana gamuk-gamuk, lepas tu macam mana nak amal? Cerita kata amal berarti ni payah dalam keadaan ilmu tasawuf ni kita jelas molek, kita faham molek. Sebab kita belajar, contohlah kita nak bagi hati ni, bukan belajar baru sekali ni baru belajarnya, acak kali dah belajar. Banyak guru dah kita belajar. Mana kalau baca satu-satu sifat pun kita faham dah. Cuma jadi macam apa ni? Perangat. Pada perangat. Ngulang. Jadi kau jelas, kau kemah. Tapi amal tetap payah. Tapi kalau dapat amal dengan sempurna, tauhid sempurna, fiqh sempurna, amal hati tasawuf pun sempurna. Ni cerita malam ni beres lalu dah. Kalau pada cerita tu lah, balik ni dapat dah ni pada cerita. Makna kita amal dengan sempurna, bila kita dapat menyempurnakan kewajipan-kewajipan, di masa sama kita akan mudah nak melakukan amal-amal yang sunat. Orang yang boleh menyempurnakan amal-amal wajib, hak sunat ni mudah bagi mereka. Tapi ada orang yang mudah buat amal sunat, amal wajib tidak heran. Tu tipu daya. Dia mudah buat amal sunat. Apa peringkat kadang-kadang sunat dengan wajib ni dia jemput sunat dulu. Tu bukan. Tapi kalau orang yang betul-betul cukup ilmu agama, tauhid, fiqh, tasawuf, kemah ilmu ketiga-tiga ilmu ni, amal pula amal yang kemah, hak sunat lagilah dia kuat buat. Tapi hak buat hak sunat ni, hak sunat yang sempurna. Hak wajib sempurna, hak sunat, hak wajib, hak sunat, hak wajib sunat. Siapa sini? Siapa? Hak faedah ni. Ni kemuncak. Dapat faedah ni kemuncak agama.
Faham tak? Tak apalah kita nampak apa faedah. Lepas tu dang ke tak dang kita ni, itu serah kepada susunan Allah Subhanahu wa taala. Kita buat asbab, kita susun molek sedaya upaya kita, sekadar kemampuan kita. Lepas tu Tuhan kurnia apa semua ni terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi nak serah kepada Allah, nak minta kepada Allah, buat kerja molek. Hak perintah Tuhan tu buat molek. Jangan buat lebih kurang. Lepas tu serah kepada Allah. Allah nak terima ke? Allah tak mau terima ke? Buat kerja mana? Buat kerja ikut dang aja. Bukan setakat serah, minta ya Allah terima, ya Allah, ya Allah terima. Dah buat pasal mana? Minta Allah Taala terima. Kalau kita buat tak kena dengan ketetapan syarak, bukan setakat Allah tak terima, Allah murka pula kepada kita atas rupa kebajikan yang diperintahkan kepada kita. Kita buat pasal budak-budak hak degil. Budak-budak hak degil tu lah. Suruh sangat. Orang nak tengok TV, orang nak tidur, orang nak main game, dia panggil suruh buat. Dia buat, bukan tak buat. Tapi jadi ke tak jadi? Bukan setakat tak jadi, punah pula barang. Rugi pula ayah. Baiklah sawi dia buat. Sebab apa? Punah barang. Kalau kerja tak jadi, barang tu tak punah, kita buat semula. Sebab apa? Dia suruh sangat. Ini sama lah ni. Suruh semayang sangat, semayang lah. Lepas tu syarat suruh belajar ke tak? Suruh belajar. Dia apa tak belajar? Malah. Ini biasa ni. Jadi kena buat asbab molek, serah kepada Allah, lepas tu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kurniaan daripada Allah, bukan kewajipan kepada kita, bukan tekan kepada kita. Hak kewajipan kita, hak ditekan kepada kitanya, sempurnakan kewajipan-kewajipan. Lepas tu kata kita kena letak molek dalam bab agama ni, letak molek. Mana hak wajib, mana hak sunat. Hak wajib itu pula macam mana cara nak sempurnakan yang wajib. Macam mana nak sempurnakan yang wajib. Kemudian hak sunat-sunat kita perbanyakkan pula. Contohlah kita kata semayang sunat. Apabila kita semayang fardu tu comel pekoh, semayang sunat pun comel lah. Ke lain? Pekoh semayang fardu lain, pekoh semayang sunat lain. Sama je lah. Maknanya bila sempurna hak wajib, disusul dengan amal-amal yang sunat. Wajib sunat, wajib sunat. Lepas tu hak haram tinggal, hak makruh, hak lebih-lebih pun tinggal. Ni perjalanan dia. Perjalanan yang macam mana ni? Yang syariat disempurna, tauhid, fiqh, tasawuf. Siapa kepada kemuncak dapat faedah ni? Faedah mana? Menyampaikan ia kepada mengkosongkan hati daripada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila hati kosong daripada yang lain dan menghiasi hati dengan memandang kepada Tuhan sekalian alam. Bila hatinya kosong daripada yang lain daripada Allah, maka hati itu akan sentiasa memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengkosongkan hati daripada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Istilah ilmu dipanggil mengkosongkan hati daripada aghyar. Aghyar ni ghairullah. Itu aghyar. Istilah ilmu. Dia panggil nak menyucikan hati daripada aghyar dan akdar. Ini perjalanan tariqah. Perjalanan tariqah menceritakan bahawa perjalanan untuk menyucikan hati daripada aghyar dan akdar. Aghyar ni selain daripada Allah. Akdar ni kekerohan lalai. Kekerohan lalai. Adapun kekotoran dosa
Hak tu wajib bertaubat. Itu amal lain hak tu. Terutama kalau dosa besar. Kalau dosa besar, bukan kata amal sunat banyak-banyak sunat ni apa semua. Sembahyang fardu pun tidak boleh mengkifaratkan dosa besar. Sembahyang fardu, sembahyang Jumaat. Sembahyang fardu, sembahyang Jumaat. Hak inilah hak kewajipan syiar zahir yang paling besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun tidak boleh mengkifaratkan daripada dosa besar, wajib ijma' ulama bertaubat. Tu tetap ada hawa-hawa tu. Hak taubat, itu sifat mahmudah yang pertama dah kita pernah bagi hati. Dan taubah adalah permulaan jalan orang yang nak menjalani jalan penyucian rohani. Itu permulaan jalan dan anak kunci orang yang nak hampirkan hati dengan Allah. Anak kunci kejayaan orang yang nak hampir hati dengan Allah Subhanahu wa taala, taubah. Hak tu tak ni hak dosa tak lepas dengan amal ibadah. Hak tu wajib bertaubat. Tu dosa besar, dosa kecil. Dosa kecil khilaf ulama. Setengah pandangan kata wajib juga bertaubat, setengah pandangan tak wajib taubat. Wa amal tadi boleh mengkifaratkan dosa-dosa kecil yang tidak berkait dengan manusia. Dosa kecil khilaf ulama. Tapi jumhur kebanyakan ulamanya dosa kecil sekalipun wajib bertaubat juga. Tapi kalau dosa besar, ijma' ulama wajib bertaubat. Tak lepas dengan amal ibadah. Jadi menyucikan diri daripada kekotoran dosa, itu kewajipan. Kalau tu dak cara tu tak ada agama. Nak menyucikan hati daripada akdar kekerohan lalai. Tu baru cerita bab penyucian. Jangan dulu lompat-lompat ni. Biar kita faham dia punya ni jalanan-jalanan agama ni. Ini hak jalanan dalam kitab hak saya belajar lah. Kalau orang ada jalan shortcut tu, terserah lah. Ada jalan shortcut. Bila cerita bab ilmu hak mengaji ni ialah belajar dengan guru tu pun royak, belajar kitab tu pun royak. Memang kena royak. Siapa tu guru kita kena royak. Dan memang tu guru saya yang saya mengajinya, dia cerita dia belajar dengan siapa guru dia. Kita tahulah dia belajar dengan siapa, dia belajar lama mana. Tapi kalau pergi ziarah dia tak cerita. Kita pergi ziarah tu tak cerita pun dia belajar dengan siapa, dia belajar lama mana. Awak pergi ziarah dia cerita benda kita, awak jadi pelik lagi. Kita akan cerita lah. Saya pergi ziarah orang-orang alim, dia tak cerita pun dia belajar di mana, belajar lama mana. Dah tahu tak dia belajar di mana, dia belajar lama. Tahulah. Tahu mana anak murid dia cerita. Apabila anak murid cerita, dia cerita pada anak murid dia. Dah tak cerita pun pada saya, awak tetamu cerita awak apa minum air je, terbaliklah awaknya. Tapi saya mengaji juga dengan guru yang tapi tak cerita juga dia belajar tu di mana, dia belajar lama mana. Dah tahu tak dia belajar tak? Tahu daripada mana? Daripada anak murid yang lain. Tu bezanya awak sebagai anak murid dengan anak murid yang lain hak mengaji lama tu. Nak ceritanya tu guru memang dia cerita. Bahkan masa saya mengaji dengan Roh Baba Najibuddin Khandam, dia selalu sebut nama tok guru dia. Termasuk Syekh Qadir Al-Mandi. Dia biasa sebut. Memang dia akan sebut. Nak ceritanya ambilan di mana, bukan buah dia. Ilmu yang dia ajar tu adalah mari daripada guru yang dia belajar. Jadi kata tak beradab duduk cerita belajar dengan siapa apa-apanya, itu peraturan dia dah kena cerita. Mana orang yang nak belajar pula, dia fahamlah kaedah dia lah. Jangan bila tanya direct gitu. Adalah kaedah-kaedah dia kita nak tahu.
Kadang-kadang kita tak bayar, dia akan cerita secara tak langsung, mengajar. Masa saya mengaji kitab ni dengan Tugu ayat gini. Mana kitab tu dia belajar mengugu sekian. Mana tahulah juga. Bila kita belajar kita akan tahu. Sebab apa kena cerita gitu? Kena ceritalah. Sebab dia ada Tugu, dia kena cerita nama Tugu dia. Gitu ya. Lepas tu kenapa dia tak cerita pun Tugu dia? Dia belajar ke tak? Kulit ke kulit, belajar kulit ke kulit ke tidak? Kita mengaji pondok, belajar daripada muka hadapan sampai muka belakang. Tak ada tebuk-tebuk, tak ada ambil bahagian-bahagian, ambil satu bahagian, tinggal satu bahagian, tidak. Daripada kulit hadapan sampai kulit belakang. Satu perkataan betul-betul tak akan tinggal. Satu perkataan betul tak akan tinggal. Itu peraturan dia. Hak berguru lah, hak berguru. Jadi hak berkaitan dengan faedah ni. Faedah ilmu tasawuf ni. Menyampaikan ia kepada mengkosongkan hati daripada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hati kita ni ada satu. Apabila hati satu kita ni penuh dengan selain daripada Allah, maka faham-fahamlah Allah tu ada dok di hati kita. Kita ada satu hati. Wa ma ja'ala li rajulin qalbaini fi jawfi. Tidak dijadikan bagi seseorang dua hati, hanya ada satu hati sahaja. Bila hati kita penuh dengan aghyar selain daripada Allah, maka Allah nak duduk di hati kita. Jangan salah faham ni, tak ada mai duduk congok, mai duduk tak ada ni. Ingatan kita, hati kita ingatan kepada Allah. Macam mana hati kita nak ingat kepada Allah? Di hati kita ni penuh dengan aghyar selain daripada Allah. Apa dia selain daripada Allah? Selain daripada Allah ni, kalau kita nak cerita siapa pagi esok pun dah habis. Selain daripada Allah di hati kita tu. Faham tak ni selain daripada Allah? Termasuk hal kita ni lah. Pergi mari kita, kerja buat kita, begitu begini kita, segala-gala dipanggil selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita cerita selain daripada Allah. Adapun kalau kita ni tepek dengan tepek dengan dosa, tepek tau. Dosa lama pun tak selesai, dosa baru pun mari semua. Tu dah cerita tu. Tu dah cerita tu. Tu kena kelas peralihan tu. Dosa lama bukan kata kita belum bertaubat. Ada hak kita tahu dah, ada yang belum lagi kita tahu. Belajar masa lagi jumpa hak salah. Kalau belajar masa lagi jumpa hak salah, belajar tak selesai lagi lah tu. Sebab kalau kita belajar selesai dah fardu ain, kita tahu dah mana asas agama. Hak salah tu hak mana? Barulah selesai ilmu fardu ain kita. Kalau belajar kemudian, salah seumpama ni, tak selesai lagi lah. Jadi macam mana kita nak selesai bab dosa? Kalau butir dosa pun ada yang kita tahu, ada yang kita tak tahu. Yang kita tahu butir dosa tu pula, selesai dah bertaubat. Selesai dah bertaubat, tapi kadang-kadang ulang pula. Ulang pula ni hak dosa kita kena. Kalau hak dosa kita tak kena, tak ada ulang pulaknya. Tak ada ulang pulak lah, gitu semua. Hak ulang pulak ni basuh bersih, buat pulak. Tapi kalau dosa kita dah kena, hak kita tak tahu lagi, bertaubat memang jauh jelas lah, kita dah tahu kesalahan. Lepas tu sama-sama. Lepas tu nak cerita bab hati penuh dengan selain daripada Allah, tak cerita hak ni. Ni kemuncak ni. Tapi tak apalah, kita ceritalah sampai tahap ni macam mana. InsyaAllah kita akan cerita sampai tahap ni macam mana. Tahap ni tahap orang ahli kashfi, orang sampai maqam muqarrabin, sampai maqam musyahadah. Hak dicerita dalam kitab-kitab hakikat. Ni cerita orang duduk sini. Orang yang
kosong hati daripada selain daripada Allah, yang mana di hati mereka hanya syuhud, hanya memandang Allah napah demi napah, sa'ah demi sa'ah. Ini bukan buat-buat. Ini tak boleh laku-laku ni. Ni kalau selalu buat-buat laku-laku, bukan terkadang bawa kepada kita tu tak kena jalan, terkadang bawa pada rosok pegangan. Ni kena tu. Hak timbul siapa ke mu Tuhan, tak ada ke bersatu kita ni Tuhan belaka Jabariyah lah. Ni dah kita hakikah ni. Tuhan belaka ni dia bukan buat. Sebab aghyar di hati dia tak ada. Diri dia pun tak ada, usaha dia pun tak ada, pilihan hati dia pun tak ada. Yang ada hanyalah Allah. Maka di basirah dianya bukan kata ikhtiar usaha dia fana, dia lenyap. Diri dia pun dia lenyap, bukan buat-buat. Kalau kita duduk maqam i'tiqadi, kita ni masih lagi ada pilihan. Ingatan kita pada pilihan tu masih lagi tebal. Ingatan kita pada diri perbuatan kita masih lagi tebal. Kemudian kita nak buat Tuhan, tak ada pilihan, tak ada perbuatan, Jabariyah. Sebab tu di awal kita adur Nabi, dia bagi part. Mazhab ahli sunnah wal jamaah, mazhab qadariyah, mazhab jabariyah, mazhab ahli al-kashfi. Ni ahli kashfi. Ni siapa makam ni, siapa kedudukan ni, mazhab ahli al-kashfi. Bukan lakung. Dia lakung jadi mazhab jabariyah, akidah terpesong, amal ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni kena faham molek ni. Kadang-kadang nak semayang ni kena lupa, tak ada Tuhan, tak ada takbir ni Tuhan, cacang diri ni Tuhan, baca nanti Tuhan, tak ada dah Tuhan belaka, rokok Tuhan, kan tu Jabariyah. Ini benda yang berlaku di tempat kita. Ni kena ambil faham molek ni. Dok kata dalam kitab Hakikah tu, basirah mereka, mata hati mereka sebab apa? Kosong daripada yang lain daripada Allah. Apa yang lain daripada Allah? Tak ada. Pilihan kita, perbuatan kita, diri kita, tidak ada di dalam hati. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Siapa-siapa tahap ni? Siapa tahap maqam aulia, maqam wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kiki malam ni kita ngaji maqam wali dah tau. Balik jadi wali belaka kat kita je. Ini cerita kedudukan. Sekarang bila kita tahu kedudukan orang yang hampir dengan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu kedudukan kekasih Allah Subhanahu wa taala, kita kenal diri kita tu setara mana. Dengan Tuhan kurnia taufik hidayah kepada kita sedikit sebanyak, alhamdulillah, kita bersyukur. Tapi tak timbullah di hati kita riak, ujub, takabur. Apa nak menunjuk-nunjuk? Sampai makam ni ke? Apa nak sombong-sombong? Sampai makam ni ke? Dah kan sampai makam ni boleh sombong? Nak sombong macam mana? Dia sampai makam fana, dia pun tak ada nak sombong macam mana? Ni kita berasal besar diri lebih ke mana? Lebih ni. Orang sampai makam muqarrabi, ini orang lebih. Ini orang sempurna agama. Ini orang sempurna agama ni. Kita sempurna agama, siap dah pergi Mekah, balik sempurna agama, dia kata dia. Sebab apa? Balik Mekah dah. Sebab apa? Mayang, puasa, zakat, haji wak dah ngelas sekali. Sempurna agama. Agama ni part tu je. Part tu je. Mayang, puasa, zakat, tu je agama dia. Bab pegangan, bab hati, itu semua agama. Yang mana bab pegangan, bab ilmu tasawuf ni mana ambilan dia? Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak sempurna agama kena lengkap segala-galanya. Lepas tu balik Mekah tu sempurna rukun Islam. Jawab lagi tu. Alhamdulillah, selesai dah mengerjakan haji, lengkap dah rukun Islam. Dan sempurna agama, Islam satu bahagian dari tiga. Dia ada lagi iman, dia ada lagi ihsan. Tapi mana apa? Lengkaplah rukun Islam. Tapi kadang-kadang kita kata sempurna agama. Kalau mati pun boleh pejang rapat dah mata, lega dah, tak ada salah apa dah, dia kata dia ni.
Ini kena kemah molek. Orang sempurna agama sampai makom ni. Kosong hati daripada selain daripada Allah. Yang ada di hati hanyalah syuhud memandang kepada Allah, napah demi napah, saat demi saat. Jadi insya-Allah minggu depan kita masih lagi baca di ayat yang samalah, di tajuk yang sama, dan ada pun faedahnya, maka menyampaikan ia kepada mengkosongkan hati daripada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahhimna famas sabiqin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.